خشم الدرج عرب ربيعة، هاي نقطة هامشة منطقة ربيع. في عندك الجمجة في خيام، في عندك في البركيات هو زينكو، صفيح الزينكو والبلوك زي ما انت شايف. والله يضيع مية على الأولاد وعلى حسب ضغط الشتاء. يوم يكون عندك منخفض جوي قوي طبعا مع الهواء بيصير يمرق مية. والله يحتاجوا يعني من ناحية التغطية، من ناحية الحطب للتدفئة، من ناحية يعني المتطلبات اللازمة في المشتى. أنت عارف إيش تقول. جمعية أمان فلسطين على الجهد اللي قدموا لنا من أحذية وملابس الأولاد، واللي دائما بيطلوا علينا في الفترات السابقة وإن شاء الله في المقبل. نتقدم بالشكر الجزيل إلى أمان فلسطين هذا المشروع الذي جاء في وقت المستفيدين هم بأمس الحاجة إليه. بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sihat Bapak, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah bi khair. Baik, terima kasih kepada Bro Azmi Samadi, Pegawai Latihan dan Program Kelab Perwira. Sebelum ni bertugas dengan Aman Palestin juga lah kan sebelum ni ya. Betul. Sekarang bertugas dengan Kelab Perwira, insya-Allah dah berpengalaman. Hampir berapa tahun Syekh dengan Aman Palestin sebelumnya? 13 tahun ni insya-Allah. 13 tahun. Oh, lama tu. 13 tahun lama dah tu. Jadi insya-Allah pada petang ini kita nak berbicara tentang pengalaman hantar sewaktu selama 13 tahun pernah juga mengikuti misi-misi kemanusiaan di bumi-bumi yang melibatkan pelarian Palestin dan sebagainya. InsyaAllah pada petang ini. Terima kasihlah Syekh sebab atas menerima jemputan live streaming, sebab kita nak jumpa berdepan tak boleh PKP sekarang kan. Betul. Jadi medium ni lah yang kita guna insya-Allah untuk kita meneruskan agenda-agenda untuk membantu rakyat Palestin, Syria dan seluruh umat Islam di seantero dunia insya-Allah. Jadi anda tak membuang masa, kita nak dengar apa pengalaman anda sewaktu pengalaman ataupun yang tak boleh lupa sewaktu berada di kem pelarian ni. Kalau sebab kita dah bercakap tentang pelarian di bumi Lebanon kan. Apa tanggungjawab kita, tapi pengalaman hantar dulu. Pengalaman yang sewaktu berada di sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Aman Palestin Pulau Pinang menjemput petang ini kita live kita share, kongsi, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsi itu mendapat manfaat untuk rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini insya-Allah. Okey, okey Syekh, sorry ya. Ya, okey, pengalaman okey, pengalaman kalau nak pengalaman kita semasa di bumi Lebanon ni memang banyak lah kalau nak cerita lah. Tapi kita apa orang kata kita cuma cerita mana yang kita boleh kongsi insya-Allah. Yang pertamanya kalau kita tengok balik pengalaman ni sebenarnya pengalaman penting juga, tapi yang pertama sekali kita tengok balik bumi Lebanon ni bumi yang macam mana. Kenapa perlu kita bantu? Kita tengok sebab bumi Lebanon ni kalau ikut lagi sejarahnya
sidang pendengar semua, bumi Lubnan ni sebahagian daripada bumi Syam. Mungkin ramai yang tertanya, bumi Syam ni macam mana? Kat mana bumi Syam ni kan? Mungkin ramai yang tertanya. Jadi bumi Lubnan ni salah satu bumi di antara bumi Syam. Antara di bumi Syam ni sebenarnya ada 4 negara. Antaranya negara Palestin, negara Jordan, negara Syria, Lubnan. Jadi Lubnan ni salah satulah bumi Syam yang terletak di sebelah utara lah. Di sebelah utara Palestin. Okey. Jadi kalau ikut sejarah bumi Lubnan ni, masya-Allah, memang banyak sejarah-sejarah yang ditinggalkan zaman perjuangan Rasulullah, perjuangan nabi-nabi sebelum ni, para sahabat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saya dapat menjejakkan kaki pada 2018 di bumi Lubnan. Jadi alhamdulillah itu satu nikmat ataupun satu pengalaman yang saya kira tidak boleh dilupakan. Masih terngiang-ngiang, masih mengingat anak-anak Palestin, anak-anak Syria yang berada di kem-kem pelarian. Apa khabar mereka kita tak tahu. Ini jadi kita hari ini kita berbual berkaitan dengan Lubnan sebab kita nak tanya apa khabar mereka, dah makan ke belum, macam mana aktiviti diorang kat sana. Buat masa ni sidang pendengar di Lubnan sekarang ni musim sejuk. Mereka dalam kesejukan. Jadi berdasarkan masa saya pergi tu pun lepas daripada musim sejuk, tapi terasalah dia punya sejuk kan. Bila cakap tu keluar dia punya sejuk lah tu kat mulut tu kan. Dia punya haba dan sebagainya. Jadi terasalah. Itu pengalaman yang saya kira manis ketika berada di sana. Jadi alhamdulillah. Jadi kita pergi sana tu kita pertama sekali kita nak menziarah lah saudara-saudara kita yang berada di sana. Jadi pengalaman yang boleh kita ambil ataupun yang boleh kita ambil belajar daripada pergi ke sana masa terlibat dalam misi kemanusiaan. Masa saya sampai satu camp tu, ibu-ibu ni dia kata apa? Ahlan wa sahlan kan. Dia kata selamat datang ke tanah kamu juga. Kita ni orang Malaysia, kita pun Tuhanjat. Kalau kita faham lah lagi segi akidah, lagi segi persaudaraan tu, memang kita ada berkaitan dengan tanah bumi Palestin, bumi Syam tu sendiri. Jadi ibu-ibu sana kata ahlan wa sahlan, selamat datang ke tanah kamu juga. Tanah Lubnan ni adalah tanah umat Islam, tanah yang diwakafkan. Jadi di bumi Syam ni. Jadi kita kena bila kita datang sana tu kita rasa satu kepuasan ataupun satu ialah semua orang akan idam-idamkan nak pergi ke bumi Lubnan, bumi Palestin, bumi Syria. Itu salah satunya. Tempat yang bumi yang diberkati, tanah yang diberkati. Kan, yang Allah sebut dalam Quran kan, tanah yang diberkati. Jadi itu satu bila kita jejak tanah diberkati, tanah bumi para nabi, tanah Isra wal Mi'raj. Jadi ini satu gambaran lah yang kita nak cerita, nak kongsikan pada sahabat-sahabat yang mendengar pada petang ni. Itulah satu istimewanya bumi Syam tu sendiri. Okey. InsyaAllah. Itu lah. Baik, jadi pengalaman hantar dekat kem Lubnan ni, kalau kita lihat ialah kem kan, kem pelarian, nama pun kem pelarian. Sudah pasti dia tak selesa macam kehidupan macam mana kita dekat rumah sendiri, tanah sendiri, tempat tidur sendiri. Jadi pengalaman Ana sewaktu bersama dengan Abang Palestin, Ana pernah dengar dari mulut-mulut orang yang pernah pergi ke sana juga. Kem mereka ni sebuah kekurangan kan. Ada yang duduk satu rumah sampai 5-6 orang atau lebih pada tu pun ada. Dengan sumber-sumber makanan, sumber minuman juga agak terhad dan juga kadang-kadang juga tidak baik untuk anak-anak yang di sana untuk membesar. Jadi apa pengalaman anda sewaktu berada di kem di Lubnan lah contohnya, kem Palestin ke Syria ke, bagaimana mereka masyarakat pelarian ini, kerjaan mereka, sosioekonomi mereka sewaktu berada di kem pelarian, pengalaman dari segi pengalaman. Okey, dari segi pengalaman. Dari segi pengalaman yang Ana lihat masa berada di sana, ada sebahagiannya kerja kampung. Kerja kampung. Dia kerja kampung.
pendapatan dia pun tak adalah kata kira banyak dan sebagainya. Cukup-cukup makan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kebanyakan rata-rata pelarian sama ada pelarian Palestin atau maupun pelarian Syria, mereka ini memang dikategori sebagai fakir lah, fakir miskin lah. Sebab mereka pun bukan asal daripada bumi Lubnan. Mereka ni dia daripada seberang, daripada negara jiran. Datang duduk di bumi Lubnan, pasang kemah. Sebab tu kalau kita tengok ada cerita-cerita kisah-kisah, mereka tak dibenarkan mendirikan rumah. Kan? Maksudnya rumah tu rumah yang dinaikkan dengan batu ataupun simen, tak dibenarkan. Kebanyakan duduk di bawah kemah-kemah putih yang yang diberi oleh United Nations dan sebagainya. Jadi rumah-rumah ni kalau kita tengok kalau kita tengok sahabat-sahabat tengok di Facebook, di berita ataupun di YouTube, ada di antara mereka ni, kemah-kemah mereka ni diroboh, diberi masa, diminta roboh dan sebagainya. Jadi itulah keadaan kehidupan rakyat Palestin ataupun rakyat Syria yang berada di Kem Lubnan. Mereka memang serba kekurangan, jadi mereka ni kebanyakan memang lagi segi kehidupan mereka, bantuan dia memang 100% lah kita kategorikan bantuan daripada luar lah. Maksudnya menerima bantuan daripada NGO luar daripada Lubnan lah, maksudnya antaranya salah satu Aman Palestin. Jadi dia setiap tahun pihak Aman Palestin kita membantulah bantuan-bantuan kemanusiaan dari segi makan. Mana yang boleh kita bantu, insya-Allah pihak Aman Palestin akan bantu. Kalau musim sejuk dia ada pakej musim sejuknya. Buat masa ni memang musim sejuk. Jadi kita bantu kan, pakej pack makanan, kita sediakan minyak kerosin untuk panaskan badan dan sebagainya. Itu antara bantuan-bantuannya daripada Malaysia. Banyak lagi negara-negara yang lain juga turut membantu negara Lubnan ni. Itu yang kita tengok dan kita lihat. Tapi kalau kita lagi segi pengalaman, bila kita tanya orang-orang yang tinggal di Kem Lubnan, itulah kehidupan mereka dalam keadaan yang miskin, fakir. Memang 100% memang memerlukan bantuan daripada luar lah. Maksudnya daripada NGO-NGO luar negara. InsyaAllah. Jadi tadi antara disebut kebanyakan bantuan adalah daripada NGO luar daripada Lubnan. Kita bukan mempertikaikan pihak kerajaan ataupun tidak. Cuma adakah di peringkat kerajaan, contohnya kerajaan Lubnan, adakah bantuan disalurkan oleh kerajaan Lubnan? Mungkin ada, tapi tak sebesarlah jumlah yang kita lihat kan. Kebanyakan rata-rata banyak daripada individu ataupun NGO itu sendirilah yang turut membantu. Mungkin kerajaan dia tak bantu jumlah yang besar. Mungkin dia bantu sebahagian, sedikit saja kan. Kalau tengok negara-negara lain pun begitu juga. Kalau kita tengok dan lihat kan. Jadi dia membantu setakat mana yang mampulah. Tapi selebihnya kalau kita lihat kebanyakan individu ataupun pihak NGO lah yang banyak bantulah. Jadi kebanyakannya adalah NGO lah yang bantu. Dan NGO kebanyakan NGO lah daripada luar. Daripada Lubnan, ada daripada Turki, ada daripada Malaysia, ada daripada Indonesia. Itu antara NGO lah, ada daripada India dan sebagainya lah. Negara-negara yang rasa dia mampu, dia ada donation untuk bantu pelarian-pelarian yang berada di sana. Jadi pada hemat kita, terutamanya kita di NGO Aman Palestin amat perlu membantu terutamanya saudara kita di sana, terutamanya di kem-kem pelarian kan. Jadi pada pandangan hantar lah, pandangan hantar secara peribadi, apa keperluan kita untuk terus membantu saudara kita di sana? Kita di sini kita lihat ada orang mempertikaikan kenapa perlu bantu di luar sedangkan dalam tanah air kita pun ramai masih perlu dibantu kan. Betul. Pada hemat anda, apa yang perlu kita terangkan, kita nasihat kepada masyarakat bahawa di dalam tanah air kita membantu, begitu juga saudara-saudara kita di kem-kem pelarian juga perlu dibantu dan perlu dibantu semampu boleh kita. Macam mana? Apa pandangan? Okey, itu kita tak nafikan. Mungkin kita ada dengar suara-suara kan. Ada kata kenapa contoh
ramai lagi orang Malaysia yang susah kat Malaysia ni. Ya, betul. Kalau kita nak bantu orang luar. Cuma kalau kita balik pada akidah kita lah, persaudaraan kita sebenarnya. Sebab mereka ni di sana memang orang Arab, tapi akidahnya sama seperti kita. Kan? Mereka solat, syahadah pun sama. Kan? Jadi sama dengan kita, kiblat yang sama, mazhab pun sama. Imam Syafi'i mazhab mereka di sana. Jadi cuma beza je bangsa. Tapi itu lagi nilai persaudaraan akidah. Tapi bantu tak bantu memang kita kena bantulah. Sebab Rasulullah pun saran kita membantu saudara-saudara umat Islam yang lain. Ketika mana sesuatu negara umat Islam tu susah, kita bantulah mana yang termampu. Bukan kita kata kita nak bagi apa, padahal kita pun miskin, kita pun tak terdaya, tapi kita nak bantu. Tapi paling kurang pun kita bantulah. Saya bagi analogi lah. Kalau kita nak bantu, kita tahu di Malaysia ni banyak lagi memerlukan. Apa salahnya kalau rakyat Malaysia terutamanya, mereka ni bergaji setiap bulan, ada duit dan sebagainya. Apa salahnya kalau sebulan tu kalau dia mampu pun dia sediakan RM10. RM5 tu dia bagi sumbangan dalam Malaysia, dan lagi RM5 tu dia bagi pada Palestin ataupun bagi pada Lebanon ataupun Syria. Betul? RM10 saja. Kalau dia dapat gaji RM3,000, RM10 saja sebulan. RM5 bagi kat Malaysia. Dia allocatekan RM10 saja untuk bantu. Tak apa. Kalau itu paling anda buat analogi lah, paling ringkas. Tapi kalau dia ada rezeki lebih, dia bagilah lebih. Betul? Tapi kalau dia tak mampu, RM10 tu buatlah. Tapi yang penting, walaupun dia sedikit tapi istiqomah. Betul? Itu istiqomah, dia walaupun nilai dia kecil tapi dia istiqomah setiap bulan. Kalau dihitung-hitungkan, benda tu akan jadi banyak ke nilai dia. Cuma dia istiqomah. Betul? Istiqomah tu. Jadi itu yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Jadi kalau kita walaupun bagi sedikit tapi kita istiqomah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah pemudahkanlah. Jadi benda tu tak ada apa. Sebenarnya lagi satu, kita umat, terutamanya rakyat Malaysia lah, saya nak berpesan. Dia yang pertama sekali, kita kena jentik hati kita, kena didik diri kita supaya kita kena pupuk satu sikap yang ada dalam diri kita ni. Kita kena pupukkan satu sikap prihatin ataupun dipanggil sikap ambil peduli. Itu yang penting. Jadi sikap ambil peduli ni penting. Dalam masa sama kita meningkatkan kesedaran tentang Islam tu sendiri. Bila sebut Islam, dia berkaitan dengan persaudaraan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan perjuangan. Betul tak? Benda tu tak ada lari. Dia pusing-pusing kat situ juga. Jadi dia berkaitan. Jadi tak salah kalau kita ambil peduli, kita bagi rezeki kita yang ada sedikit ni, kita kongsi dengan rakan tetangga kita, rakan kawan-kawan kita di negara-negara yang lain yang memerlukan. Tak ada masalah. Cuma benda ni yang menjadi masalah kepada hati kita lah. Hati kita. Kalau hati kita tu banyak, itu tak boleh, ini tak boleh, sana tak boleh, itu masalah dia. Masalah hati tu. Itu ada masalah hati. Kadang-kadang orang pandai cakap tapi tak pandai nak buat, nak lakukan. Apa salahnya kalau kita cakap, kita buat. Itu betul, orang respect. Betul tak? Tapi hakikat dia hatilah, hati. Kalau kata hati tu baik, baiklah dia. Kalau kata hati tu tak baik, tak baiklah dia. Itulah. Jadi kesimpulannya bergantung pada hati setiap orang. Ataupun niat seseorang tu. Ya, insya-Allah. Jadi Syekh, kita rehat saat kita tengok. Jadi kita ada kita ada sikit VT untuk selingan ataupun mungkin nak minum ayak ke apa ke. Boleh. Apa pertanyaan ni, insya-Allah kita tengok dulu VT. Kanak-kanak di Gaza di Palestin, saban hari kehidupan mereka semakin mencengkam. Dengan keadaan keluarga yang miskin, ia menyukarkan lagi bagi mereka untuk memperoleh bekalan kelengkapan harian. Dengan kemudahan asas yang terhad,
ditambah dengan kekurangan pendapatan, ini sangat-sangat menyukarkan mereka untuk meneruskan hidup. Justru itu, ayuh bersama-sama Aman Palestin kita menaja keluarga dan anak-anak ini agar mereka dapat menjalani kehidupan seperti kita semua. Okey, baik. Okey. Kita kembali bersambung, Bro Azmi. InsyaAllah ini sikit selingan VT mengenai keluarga miskin, ibu tunggal dalam projek Jom Taja kita. Mungkin anda ada pengalaman sewaktu berada di kem-kem pelarian mengenai keluarga yang miskin di sana, ibu tunggal yang memerlukan bantuan kita. Pada khidmat anda, adakah perlu ataupun sebaliknya macam mana kita mungkin anda boleh berikan sedikit nasihat ataupun cadangan kepada saudara-saudara kita yang ingin membantu saudara kita di sana, insya-Allah. Okey, sidang pendengar rakan-rakan Facebook, okey, alhamdulillah pada masa Ana ke Lubnan pada 2018 tu, tak silap mana hari yang terakhir lah, kami melawat sebuah NGO di sana. Kita ziarah lebih kurang, Ana berjumpa sendiri lebih kurang 100 anak yatim. 100 orang anak yatim yang kebanyakan daripada daerah Sur, daerah Saida, dari daerah Beirut. Okey, mereka ni berkumpul di satu tempat di bawah pengelolaan NGO. NGO ni adalah rakan kerjasama Aman Palestin lah. Mereka uruskan anak-anak yatim. Anak yatim ini ditaja oleh semua rakyat Malaysia. Penaja-penaja dia semua daripada Malaysia. Jadi ditaja dan alhamdulillah kita memberi sumbangan ataupun memberi sedikit sumbangan keuangan, memberi hadiah kepada mereka, kepada anak-anak 100 orang anak yatim tadi. Ana sendiri yang menyampaikan bantuan tu. Setiap seorang masa tu. Jadi itu salah satu kenangan juga. Pengalaman tu tak boleh dijual beli tu. Jadi Ana sendiri yang bagi 100 orang anak yatim tu. Mereka bila terima sumbangan, mereka terima hadiah tu, mereka sangat gembira. Kan? Jadi mungkin kita tak tahu setiap anak yatim ni ada yang ayahnya dah tak ada, ada ditinggal dengan ibu dia, ada yang ibunya tak ada, ditinggal dengan ayah dia, ada yang kedua-duanya pun tak ada, dijaga oleh keluarga-keluarga terdekat dan sebagainya. Jadi mereka ni perlu support lah. Yang pertama kita nak support lagi segi akademik, contohnya akademik dia orang kan, kita sambungkan dia belajar contohnya. Mungkin akademik ni masa depan diorang lebih cerah lah kalau mereka sambung belajar dan sebagainya. Jadi kita support dia punya pembelajaran dia kan. Dalam masa sama kita support juga kehidupan, makan, minum, pakai dia dan sebagainya. Itu salah satu tajaan untuk anak yatim yang pihak Aman Palestin kan. Jadi kalau tengok pasal anak yatim ni, sebelum-sebelum ni kita pun pernah bawa penaja-penaja kita. Antaranya pada 2012 tak silap mana, pihak Aman Palestin pernah bawa penaja-penaja Aman Palestin, penaja-penaja kafalah ni, penaja-penaja anak yatim ni kita bawa pergi ke Gaza. Pergi tengok sendiri, lihat sendiri anak yatim yang ditaja. Kan? Jadi itu satu gambaran nak menunjukkan anak yatim tu betul-betul memerlukan bantuan daripada saudaranya di Malaysia. Jadi diorang pun akan kirim surat kan, kepada penaja-penaja, ibu-ibu angkat mereka ni yang ada di Malaysia. Kan? Itu salah satu. Kita dapat berhubung kat situ. Kita boleh tanya khabar dia, macam mana belajar dia, macam mana kehidupan dia, kan? Kita tanya dia. Jadi insya-Allah kat situ kita dapat mengeratkan lagi silaturahim. Kita nak tahu kan,
dulu kita taja dia masa dia kecil, sekarang ni dia dah besar. Jadi kita yang sebagai ibu angkat ni, ayah angkat ni yang taja ni, kita rasa seronok. Dulu aku taja kecil aja. Oh sekarang dah besar, dah sekolah. Betul. Itu dipanggil kenangan manis. Tapi kalau panjang umur, panjang usia, kalau tak ada halangan, insya-Allah penaja ni boleh kita bawa pergi jumpa anak yatim dia, anak angkat dia dekat sana, insya-Allah. Kalau Allah panjangkan usianya, murahkan rezeki, insya-Allah kita akan jumpa. Sebab Nabi pun dah pesan anak-anak yatim ni kita akan jumpa di syurga kan, umpama di ujung apa? Di ujung jari kan? Jadi antara dua jari. Aku dengan anak yatim ni antara dua jari. Kan? Jadi Nabi dah pesan dah kat situ. Jadi itu hubungan dengan anak yatim. Jadi itu satu kelebihan lah. Jadi anda menyarankan kepada penyumbang-penyumbang Malaysia ni yang sedang mendengar live ni, ayo ramai-ramai taja. Mudah-mudahan kita ada pahala kat situ, kita ada ganjaran kat situ, insya-Allah. Janji itu pasti. Yang penting kita buat, kita lakukan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah lah menaja anak yatim tu. Mudah-mudahan sampai dia besar. Sebab mereka yang kita taja ni bukan orang sebarangan. Mungkin mak ayah keluarga mereka ni salah seorang pejuang, yang berjuang fisabilillah, untuk membebaskan Palestin. Mereka syahid semasa dalam perjuangan. Kita tak tahu kan, tapi mereka ni lah kita bantu mereka. Keluarga-keluarga mereka ni keluarga-keluarga syuhada, keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kelebihan lah kita menaja mereka-mereka ni semua. InsyaAllah. Jadi ada duk pandang lama dah baju yang vest yang anda pakai tu. Anda tak pastilah vest tu mengenai apa. Mungkin insyaAllah lepas ni anda boleh bercerita. Jadi anda agak rasa satu kenangan manis lah kepada penyumbang-penyumbang kita yang biasa Amal Palestin bawa ke sana, biasa bersama Amal Palestin ke Gaza, mengikut apa yang anda kongsikan sebentar tadi kan. Itu 2012, hampir 7 tahun lepas, 7 lebih 8 tahun 9 tahun dah. Betul. Jadi insyaAllah kita doakan semoga kita ada rezeki lagi, kita dapat Allah Ta'ala angkat wabak pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah kita boleh bersama-sama saudara kita di sana. Jadi pandang lama dah vest tu, mungkin anda boleh promosi sikit apa yang pihak tadi kita tengok anda sebagai pelatih sebagai salah seorang yang terlibat dengan Kelab Perwira Malaysia. InsyaAllah mungkin anda boleh kongsikan sedikit dengan masyarakat Pulau Pinang apa yang Kelab Perwira Malaysia buat, apa yang Kelab Perwira Malaysia nak serve kepada masyarakat terutama di Malaysia, khususnya di Pulau Pinang. Silakan. InsyaAllah alhamdulillah, mungkin ramai yang tertanya apa tu Kelab Perwira Malaysia kan. Sebab dalam Malaysia ni ramai yang menggunakan perkataan perwira. Kita pun tak tahu kan. Ada yang guna perkataan taekwondo perwira, ada yang menggunakan silat perwira, ada yang guna askar perwira kan, dan macam-macam lagi. Jadi ini Kelab Perwira, adakah mereka ni sama ataupun macam mana? Jadi kita nak ceritalah sikit. Okey, Kelab Perwira ni alhamdulillah kita baru tubuh pada tahun lepas, pada bulan 11 2020. Bulan 11 kita berdaftar bawa ROS, atas nama kelab lah. Nama kelab dia Kelab Perwira Malaysia. Kelab Perwira Malaysia ni di bawah Aman Palestin Berhad lah. Asalnya kalau kita tengok sebelum ni sukarelawan Aman Palestin ni dia buat kerja biasa saja, macam buka booth kan, bagi ceramah, bagi talk, jaga pameran dan sebagainya. Tapi tahun ni tahun lepas alhamdulillah perbincangan demi perbincangan kita tubuhkan satu Kelab Perwira di bawah Aman Palestin secara officialnya. Kita buat bila dah tertubuhnya Kelab Perwira ni, sebenarnya kita nak tarik yang sukarelawan yang sedia ada ni masuk dalam Kelab Perwira untuk kita menyumbang tenaga sebenarnya. Kita nak menaik lebih, orang kata, sumbang tenaga dalam kerja-kerja sukarelawan sebenarnya. Tapi dalam yang sama kita menyediakan berapa aktiviti ataupun syllabus
Antaranya silibus yang kita setting ataupun kita sediakan di dalam Kelab Perwira Malaysia ni, kita ada ilmu survival. Survival ni kita pecah pada dua. Survival hutan, kita ada survival bandar. Macam survival bandar ni, kita akan belajar electrical, kerja paip, buat perigi, buat rumah, buat simen. Okey, itu survival bandar. Kalau survival hutan ni, kita belajar tentang ni lah hutan kan. Macam mana kita nak cari sumber makanan dalam hutan, macam mana kita nak nyalakan api. Itu antara silibus. Ada banyak lagi. Kita ada berenang. Menarik. Kita ada silibus berenang, kita ada silibus memanah, kita ada silibus berkuda. Lepas tu kita ada busana Melayu. Kita belajar juga sejarah Melayu. Itu penting. Sejarah Melayu, busana Melayu, tentang keris. Semua belajar. Kita juga belajar sejarah Islam, sejarah di Nusantara. Kita belajar juga sejarah Empire Turki Uthmaniyah. Semualah sejarah-sejarah Islam ni kita jadikan satu silibus. Ada banyak lagi sebenarnya silibus-silibus tu kan. Kita ada belajar kompas, kita belajar mengembara, hiking, banyak lagi. Kita belajar simpulan dan ikatan. Apa lagi kita belajar? Kita belajar radio amatur. Banyak silibus-silibus ni. Ini yang kita sebutkan. Banyaklah perkara yang boleh dibawa. Ya, betul. Jadi dalam masa sama tu, benda-benda tu untuk memberi satu ilmu juga dalam perwiraan supaya kita belajar. Jati diri. Kita nak membentuk jati diri. Sebab orang Melayu kita hari ni jati diri dah hilang. Kita nak bentukkan dia balik. Kita nak lenturkan dia balik. Supaya dia menjadi seorang orang yang hebat lah. Maksudnya bangsa Melayu yang hebat. Bukan bangsa Melayu yang orang pelekehkan hari ni kan. Orang suka menjatuhkan bangsa, martabat bangsa kita sendiri. Jadi kita tak mau. Jadi kita buat benda tu supaya kita naikkan nama Melayu tu sendiri, nama Islam tu sendiri. Itu yang kita nak buat tu. Itu nama dia Kelab Perwira Malaysia. Kan? Jadi kalau kita tengok pada Kelab Perwira Malaysia ni pun, kita ada 5 peringkat. Kita ada dia ada perwira muda, dia ada perwira bakti, perwira setia, perwira jaya, atas sekali perwira aqsa. Ini yang paling tinggi peringkat perwira ada. Jadi setiap perwira ni dia punya peringkat, dia ada silibus dia yang perlu mereka tempuhi, yang mereka kena jalankan beberapa ujian ataupun ni untuk kita nilai mereka ni sebagai perwira apa. Kalau mereka lulus, kita panggil dia perwira muda. Kalau dia lulus lagi, dia naik lagi perwira jaya. Dia lulus lagi, kita naik perwira setia sampailah perwira aqsa. Yang aqsa tu insya-Allah kita akan hantar ada kem-kem pelarian. Kem-kem pelarian kat Lubnan, dekat Gaza supaya dia akan kondak. Itu satu pengalaman yang pihak perwira akan bagi pada setiap ahli perwira yang join kita lah insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Syekh, kita menyentuh bab isu kelab perwira ini seperti mana anda sebut tadi, dia seolah-olah dan seakan-akan kita nak cuba nak membentuk satu jati diri. Seperti mana kita dapat dan kita maklum sebelum ini ada suara-suara sumbang yang menyatakan bahawa pihak terutamanya pihak Aman Palestin, walaupun isu ini agak sensitif, tapi kita perlu sebut ada yang menyatakan bahawa pihak Aman Palestin ini bekerja dengan teroris, bekerja dengan hanya dan sebagainya. Agak sensitif, tapi kita perlu apa nasihat anda kepada masyarakat Malaysia bahawa kita membantu di Aman Palestin sebagai satu wadah, sebagai satu saluran kepada umat manusia, terutamanya masyarakat Malaysia dan khususnya umat Islam, bahawa kita nak jelaskan bahawa Aman Palestin adalah satu wadah untuk membantu saudara kita di sana melalui kemanusiaan. Pada nasihat kita, pada khidmat anda, bagaimana nasihat anda lah? Okey, nasihat anda okey. Mungkin ialah mulut manusia susah kita nak tutup betul. Tapi macam mana cakap tadi, kita kena pupuk sikap diri kita. Kalau kita faham isu Palestin, isu Syria ni, insya-Allah kita tahu dia akan memberi petunjuk pada kita siapa yang benar, siapa yang tak benar. Macam pihak Aman Palestin biasa, selama anda bertugas di Aman Palestin selama 13 tahun ni, macam-macam menah tribulasi lah kan, kita lalui macam-macam. Biasa orang tuduh kita, orang kata tu, orang kata ni. Benda tu kita rasa
bila kita dengar macam tu, telinga kita rasa dah lali lah, malas nak dengar dah. Lantak ada orang lah, ada orang nak cakap apa kat kita. Cuma kita buat kerja ni insya-Allah, Allah aja yang tahu macam mana kita membuat. Kadang-kadang ada netizen mengomel tentang benda-benda tadilah yang dia tuduh kita ni berpihak pada Israel lah, kita ni teroris lah, kita itulah apa. Jangan layan. Kita buat kerja kita. Kita tahu kalau kita pihak yang benar, insya-Allah Allah akan bantu kita. Betul? Yang penting niat kita. Tapi insya-Allah sepanjang pengalaman Amal Palestin pun tahun ni dah masuk 15 tahun, betul tak? 15 tahun. Jadi satu pengalaman 15 tahun tu, satu pengalaman Ana rasa banyak benda yang Ana belajar kat Amal Palestin. Kan? Kita tahu kita tahu networking kita, kerjasama kita, macam-macam lah kita belajar benda-benda yang ni kan. Jadi itu pengalaman tu yang mengajar kita macam mana kita nak teruskan lagi perjuangan ni sampai kita nak pastikan Masjid Al-Aqsa tu betul-betul bebas. Kan? Kita nak pastikan rakyat Palestin yang dalam keadaan susah tu betul-betul dapat bantuan daripada kita. Betul? Yang anak-anak yang tak sekolah tu kita nak pastikan mereka sekolah. Betul? Jadi pendidikan apa benda tu kita kena pastikan. Sebab itulah tugas Amal Palestin. Mungkin sidang yang mendengar ketika ni agar apa yang saya cakap ni agar dia faham. Tu tugas kita. Sebelum kita faham tentang isu Palestin ni, kita kena balik pada sejarah. Kita kena belajar balik sejarah. Kenapa Palestin? Kenapa Syria? Kita kena tahu. Baru kita akan dapat jawapan yang sebenar. Sebab perjuangan membebaskan bumi Palestin ni adalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku kita sayang Rasulullah, tapi kita tak buat apa yang Rasulullah suruh. Itu masalah kita. Berbalik pada hati tadilah. Itu masalah hati. Bila kita kata itu tak kena, ini tak kena, hati dia ada something wrong, ada masalah. Jadi berbalik pada hati tadi, niat yang betul. Kalau kata kita nak boleh bantu, kita bantu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Jadi benda tu kita kena teruskan. Kita kena istiqamah berterusan lah maknanya. Jadi apa-apa pun kita nak tahu jawapan betul tak betul, kita balik pada sejarah. Kita balik dari perjuangan yang asal, kita tengok balik, mengimbau balik perjuangan yang sebelum ni, yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, yang pernah diperjuangkan oleh para sahabat. Kita akan dapat jawapan dia. Kenapa kena bantu Palestin? Kenapa kena bantu Syria? Sebab itu semua adalah kawasan yang Allah sebut. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, dulu masa kita belajar kan, Syekh, bila kita tanya mana bumi apa? Bila kita mati kita akan dikumpulkan satu tempat. Betul? Jadi kita tak tahu bumi tempat kita berkumpul tu kan? Padang mahsyar. Ramai kan? Masa kita belajar kecil dulu, ustaz selalu cerita bumi mahsyar. Kita pun tak tahu bumi mahsyar ni kat mana kan. Tapi kita belajar, kita kaji, rupa-rupa bumi mahsyar ni dekat bumi Syam. Kata ulama ramai kata bumi mahsyar ni terletak dekat bumi Syam. Besok kita mati kita akan dikumpulkan kat satu tempat. Itulah bumi Syam. Jadi specialnya. Jadi benda ni bukan satu cerita dogengan, bukan cerita olok-olok. Bukan cerita ni. Itulah realitinya. Sebab tu kita perjuangkan isu bumi Anbiya ni, itulah bumi yang sepatut kita bantu. Kan? Okey. InsyaAllah. Jadi soalan yang terakhir tu menjadi satu kesimpulan lah pada kita punya perbincangan, kita punya sembang santai pada petang ini kan. InsyaAllah mungkin kita pun dah agak di penghujungnya insyaAllah. Mungkin selepas ni mungkin akan ada segmen-segmen lain. Mungkin kita boleh jemput lagi Bro Azmi lagi untuk perbincangan mungkin mengenai perwira lagi, mungkin kempen-kempen yang berada bersama Amal Palestin. Pengalaman yang 13 tahun tu tak boleh dijual beli kan? Allah. Biasa je. Lama dah, anda kena hantar lama dah kan daripada sebelum ni insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi atas menerima jemputan pada petang ini. Kita moga-moga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, terutamanya di Amal Palestin. Kita doakan semoga Allah Ta'ala mengangkat wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia dan amnya di seluruh dunia insyaAllah. Dengan hadirnya vaksin yang baru sampai 2 hari lepas, kita doa ada yang baikkan kan, baikkan di Malaysia insyaAllah. Kita tidak berbincang mengenai isu anti vaksin ke apa, itu kita tak tepi dulu. Kita fokus kepada apa yang
yang perlu dulu insya-Allah. Allah alam. Terima kasih sekali lagi Syekh. Kita bertemu di lain masa di lain ketika, mungkin bertemu muka bersua muka insya-Allah kan. Dah hari kita pun tak berjumpa hampir setahun, 2 tahun. Setahun lah. Setahun lebih kalau macam tu. Insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.